Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT kerana dapat bersama pada malam ini. InsyaAllah pada malam ini saya akan sambung muka surat 36, bab yang ke-15, salat dengan memakai sehelai baju. As-salah fi qamisin wahid. Salat dengan memakai sehelai baju. As-salah fi qamisin wahid. Hadis yang ke-765. Di bawah bab ini Imam Nasa'i kemukakan satu riwayat sahaja. Wa bi qala akhbarana Qutaibah qala hadatsana Al-Attaf an Musa bin Ibrahim an Salamah ibn Al-Aqwa qala qultu ya Rasulullah inni la akunu fi as-sayd wa laysa alayya illa al-qamis afa usalli fihi qala wa zurrahu alayk walau bishawkah. Imam Nasa'i dengan sanad telah meriwayatkan hadis ini daripada Salamah bin Al-Aqwa. Beliau berkata, saya bertanya, wahai Rasulullah, saya akan pergi memburu dan saya hanya ada sehelai baju sahaja. Bolehkah saya menggunakan baju yang sama untuk salat? Jawabnya, kancinglah baju itu walau dengan duri. Baik, hadis ini secara umumnya, sebelum kita pergi pada perbincangan dan pedoman hadis ini berkait dengan pertanyaan Salamah bin Al-Aqwa. Dia hendak pergi berburu. Jadi dia sebut, dia kata dia hanya ada sehelai baju sahaja. Ini sahabat Nabi terkenal ni, Salamah bin Al-Aqwa. Banyak juga kita jumpa riwayat hadis yang bersumberkan daripada beliau. Ada sehelai baju saja. Tak boleh nak bayarlah dengan kehidupan kita sekarang. Itulah keadaan sahabat. Jadi dia nak pergi berburu, maknanya dia pergi berburu tu dengan pakaian inilah, dengan qamis inilah. Lalu dia tanya Rasulullah, bolehkah baju yang sama yang saya gunakan untuk berburu tu untuk salat? Apa maksud? Kenapa timbul persoalan? Kerana baju yang digunakan untuk berburu tentu akan, kita kata, cemar, berpeluh, mungkin ada kesan kotoran dan sebagainya. Itu berbagai kemungkinan. Itu kalau kita lihat dari sudut itu. Kalau kita lihat dari sudut lain, tidak berkait dengan terkena najis dan sebagainya, mana bolehkah mana pakai selah qamis? Qamis ni mana baju. Kalau sauk tu dia luas lagi makna dia, seperti yang kita bincang sebelum ini. Cuma di sini daripada jawapan Nabi ni, maknanya baju ini, qamis ni, pattern dia lah, mana dia luas bahagian. Sebab itu ada setengah-setengah ulama menyebutkan bahawa baju yang dimaksudkan di sini ni boleh jadi mana baju itu saja yang dia pakai. Maknanya mungkin tidak ada seluar panjang, kita kata, ataupun kalau ada pun mungkin tidak sempurna. Baik, jangan kita fikir maksud hadis ni saya sebut dulu sebelum kita bincang, supaya kita jelas dia punya latar belakang hadis ni, apa maksud sebenarnya. Takkanlah kita kata pergi berburu tu hanya pakai sehelai baju, spender, betul akal kita kata tidak begitu maksud dia. Sebab sahabat Nabi dulu, sebab itulah perlu kita faham lah. Sebab tu Imam Bukhari bila dia guna istilah ni, mana kita kena hargai mudah kita faham. Yang kita sebut sebagai aurat tu dia ada mughallazah dengan mukhaffafah. Mughallazah ni mana kubur dan dubur, iaitu kemaluan hadapan dan kemaluan belakang itu. Jangan bagi nampak iaitu. Mana kalau kita pakai seluar dalam pun sudah tertutup dah, untuk dia panggil aurat mughallazah itu. Cuma aurat yang ringan termasuk kita kata papan punggung, paha sampai kepada bahagian kemaluan, tak nampak kemaluan itu. Itu mukhaffafah. Baik, jadi yang ini ni kalau dalam syarah hadis disebut bahawa bukan bermakna dia tidak pakai seluar. Misalnya satu baju, cuma baju tu dia leher dia tu luas. Jadi bila dia solat akan nampaklah perut dia tu. Jadi tak semesti nampak kemaluan. Itu maksudnya. Tu.
Cumanya supaya tidak terganggu tu. Boleh jadi nampak pusat. Kan pusat tu kiranya aurat lagi. Kalau mengikut dalam mazhab Syafi'i tu tak boleh lah, mesti atas pada pusat tu. Ataupun boleh jadi dia pakai seluar tu ada koyak dan sebagainya. Jadi kalau tidak terjaga, boleh jadi nampak macam-macam lah. Maksudnya. Cuma di sini yang lebih pentingnya baju tu sehelai. Jadi itulah baju yang digunakan untuk berburu, dan itulah juga baju yang dia guna untuk salat. Bolehkah begitu? Itu persoalan dia. Masuk hutan tentu cemar, kotor lah baju tu. Nah, yang Nabi sebut di sini, Nabi tidak kata boleh. Nabi tidak kata boleh dan Nabi tidak kata tidak boleh. Tapi daripada jawapan Nabi kata kancinglah baju itu walaupun dengan duri. Maknanya boleh lah. Cuma Nabi suruh jaga. Bila kita salat, janganlah kita kena elak supaya kita sendiri, diri kita sendiri, kita tidak ternampak tubuh kita. Misalnya perut ke, lebih-lebih kalau aurat mughallazah tu, aurat mukhaffafah, cuba kita elak. Sebab kalau kita dalam perbincangan sebelum ini, tajuk sebelum ini, salat dengan memakai sehelai pakaian. Pakaian ni lebih luas, boleh jadi jubah, tak ada langsung kita atas seluar dalam ke kita ada, ataupun mana semata-mata jubah saja. Itu lagilah perlu diikat. Sebab tu ada setengah sahabat dia ikat di sini, supaya ketika dia sujud ataupun ketika dia rokok ataupun sujud, dia sendiri pun tak nampak aurat dia. Apa tahu kan? Sebab nampak aurat sendiri pun sebenarnya dia memberi kesan buruk juga, khususnya dalam salat. Hak ni kenapa Imam Nasai buat tajuk lain pula? Qamisin wahid, artis thawbil wahid. Jadi apa beza thawb dengan qamis? Qamis ni dia lebih pada, kita kata kalau terjemahan baru, qamis ni macam baju kemeja. Kalau dalam bahasa baru sekarang ni, thawb ni dia luas. Pakaian tak kira apa saja pun, asalkan pakaian itu dikira sebagai thawb. Itu dalam huraian dari sudut bahasa. Baik, sekarang ni qamis, mana baju lah. Mana baju kita, contoh kita seperti baju kemeja. Tu. Mana baju yang tidaklah sebesar thawb. Kalau kita bincang dalam tajuk lepas tu, hak tu pun bila bahagian ini terbuka dengan luas, bila nak salat Nabi suruh kancing. Supaya apa? Supaya tidak nampak juga. Kalau tidak nampak aurat mughallazah pun, mesti dah kita kata bila dia pergi berburu dia pakai seluar tu. Kalau tak nampak, mana tak nampak lah aurat mughallazah. Jadi hak ni Nabi bagi kebenaran, tetapi nak supaya salat itu sempurna, janganlah sampai ternampak pusat, ternampak perut dan sebagainya. Itu maksudnya. Boleh tu boleh, tapi kena jaga. Ni termasuk dalam adab. Adab. Kita ada baju maulid, tiba-tiba pakai tak maulid. Soyok situ, soyok sini, koyok situ, koyok sini. Jadi nampak macam kita kata teruknya lah. Biar kemas sikit. Kacing lah walaupun dengan syaukah, dengan duri. Itu maksudnya. Okey. Baik, hadis bab menunjukkan keharusan solat dengan memakai sehelai baju. Baju ni baju yang lebih sempit daripada thawb tadi. Kalau thawb tadi lebih sama ada jubah, satu jubah saja, ataupun thawb ni juga, boleh juga termasuk dengan kain selimut yang kita selimut, itu mana thawb juga. Luas mana thawb itu. Boleh. Tapi kena jaga supaya tidak ternampak aurat itu. Ni sebut lebih khusus. Ni baju khusus, baju. Yang lebih khusus daripada thawb. Mana boleh? Perintah Nabi SAW agar ditutup bahagian belahan leher baju dengan dikancing menggunakan duri sebagai isyarat bahawa qamis yang dimaksudkanlah baju yang belahan lehernya adalah besar atau luas. Jika tidak dilakukan demikian, maka akan ternampak aurat oleh diri sendiri ketika rokok atau sujud, kerana tidak ada pakaian lain yang dipakai selain qamis berkenan. Ini pandangan setengah ulama. Kalau tadi kita kata selimut termasuklah ke. Ini baju lah, baju dengan potongan khusus tak boleh juga. Tapi setengah ulama kata tidak. Dia kata ni maksudnya dia bukan tak pakai lah. Semana boleh berburu pakai begitu. Naik kenderaan dan sebagainya. Kalau kita kata solat tadi, munasabah lah. Tidak dalam keadaan lasak, tidak dalam keadaan aktif gitu. Ni berburu ni biasa naik kuda, dalam keadaan berlari. Sebab itulah di sini ulama, ada juga ulama sebut dia ada pakaian lain tu. Cuma pakaian itu sendiri pun mungkin seluar pendek kalau kita kata. Ada. Tapi Nabi tak benar juga, tak sah juga. Takut ternampak aurat. Ada juga setengah ulama sebut, dia kata aurat tidak semestinya aurat dalam istilah itu. Kepala bahu Nabi suruh tutup ni, kepala bahu, padahal tidak aurat.
Sebab itulah setengah sahabat dia kata kena tutup, dia tinggal kepala saja baru bila nak salat. Ada setengah kata makruh, setengah kata tak sah ni kalau terdedah. Ada juga. Kita kena faham lah. Maknanya apa? Kalau kita tengok hadis tu secara keseluruhan, kita nampak bahawa salat ni betul-betul dalam keadaan kita cukup sopan. Pakaian sebab menghadap Allah SWT seboleh-bolehnya. Sebab tu bila tanya Nabi sebut apakah pok kita ni semua ada baju dua helai? Ni isu tu saja baju. Ni orang miskin sungguh. Sahabat-sahabat yang miskin. Nabi kata boleh. Cuma tetap kena jaga. Jangan nampak aurat. Ni pun begitulah juga. Cumanya hadis bab ni bertaraf hasan dan ia antara yang menjadi dalil keharusan solat dan menggunakan sehelai baju. Cumanya sini saya tidak tulislah. Jadi sehelai baju tu, kalau kita kata baju kemeja, seperti mana dalam kamus baru, kalau kamus itu mana baju kemeja, sukar kita nak faham hadis. Sebab tu dia kena tengok dia punya kitab kamus klasik, mana tidak semestinya kayak kalau baju ke sekadar paras punggung lah. Ini tidak. Boleh juga termasuk jubah pun boleh. Itu. Cuma mungkin dia sikat sikit lah, misalnya setakat lutut ke. Itu. Seperti baju kurtah tu kan. Kalau sebelum ni, contoh sebelum ni boleh jadi jubah sampai kita kata paras buku lali, boleh juga dengan selimut, boleh banyak maksud. Itu mengikut ulama lah. Kalau kita tengok dalam konteks bahasa itu. Cuma sahab ni mana lebih khusus lagi. Selepas ni kita akan jumpa pula rida. Maknanya pakaian yang lebih singkat. Pelik juga tu. Sehingga bila dia sujud ternampak belah punggung. Ternampak sikit itu. Tu. Kita kata makna pohon terdedah benar tu. Sebab itulah kita kena faham. Sebab itulah ulama dia jadi khilaf tu. Ini antara sebab jadi khilaf di kalangan ulama. Ada setengah kata nampak pohon pun tak apa, dalam sebab dia tidak termasuk dalam aurat. Sebab tu setengah-setengah ulama kata kalau bagi orang miskin sangat tak ada pakaian, kena tutup juga, dia panggil kubur dan lubu, sah dia semayang. Ni kalau kita pergi mazhab Syafi'i saja, iyalah betul lah, tak boleh nampak tu antara pusat dengan lutut tu. Lepas tu kalau tak ada, dia kata tak abot dalam keadaan darurat lain. Tak, kalau dalam keadaan misalnya contohnya, kalau kita tengok dalam internet, kita kena faham lah. Maya pakai luar pendek tu, paruh pohon, duk semaya kali-kali. Semaya, bukan tak semaya. Tu kita kena faham lah. Tu tidak dalam pandangan mazhab Syafi'i. Mana ada ulama berpandangan hak wajib tutup, hak lain tu tidak wajib. Maknanya kalau semaya gitu sah juga. Nak kata molek tu dah. Nak yang sah ataupun tidak. Tu kita kena faham. Tapi kita sebut gitu, janganlah buat gitu. Nabi tak semaya gitu. Kena faham lah tu. Ulama faham ni mari dulu kau keluar pendek maya dah. Cara buruk bini ni. Jangan silap faham. Ni kita nak ya dalam agama kita, sebab Islam ni bukan di Malaysia saja. Seluruh dunia. Bayang ke? Bayang. Mana setengah bangsa tu pakai luar pendek tu dia pergi mana-mana. Dalam parlimen dia tak masuk. Memang luar pendek. Lebih banyak tu dia buat. Kecuali dalam majlis formal kita kata tak dengar aku tak. Orang gini kadang-kadang. Sesuai dengan mazhab kata tak apa-apa, tak apa-apa. Atas pada lutut tak apa keluar. Tapi tak tinggal semayang tu. Kena faham lah tu mazhab. Walaupun kalau kita tengok dalam hadis, isu-isu hak pakar tidak lengkap ini boleh dikatakan semuanya berkait dengan orang miskin yang tidak ada pakaian lengkap. Maknanya kehendak Nabi-nya apa? Lengkap. Sebab tu Nabi pakai lengkap. Sebab tu dalam agama ni kita jangan kira kat kita saja. Dia tak boleh. Kita gini, maksud kita hak molek gini. Lepas tu kita orang lain buat tu kita kata tak boleh gini. Kita kena faham lah. Kena faham keadaan tu. Tu. Mana kalau anak apa kalau orang tanya anak, betul lah walaupun dia tidak mazhab Syafi'i. Dalam mazhab dia anak pohon ni tak aurat lagi. Masalahnya ulama yang berpendapat gitu, ulama tu buat gitu kata dia. Tak ya. Misalnya ada mazhab lain, ulama kata pohon tak lagi. Bahkan Imam Bukhari atas pada lutut tak lagi. Tidak dikira sebagai aurat lagi. Maknanya kalau semaya itu sah lah. Tapi apa kalau Imam Bukhari buat gitu? Ada Imam Bukhari semaya gitu. Pakai luar 3 suku, lebih pada 3 suku, naik pakai lutut gitu. Tak ada. Cuma nak ayatnya kalau itu sah lagi. Tapi dalam mazhab Syafi'i tak sah gitu. Kecuali dalam keadaan yang terpaksa. Tak ada tu saja pakaian yang ada. Sebab tu kalau kita tengok dalam bengkok, kalau kata soyok,
Di pohon, di sebesar tapak tangan. Tapek daun. Letak lapik daun. Ikat kau tak sini apa? Kira ke mana tu? Nak ayatnya kena jaga aurat. Sebab kita nak menghadap Allah. Kalau kita ada rijal, ni hak minimal lah bagi orang miskin. Jangan kita hak cukup ni buat gitu. Jangan. Ya jadi sahabat tanya, sebab hak biasa tidak gitu. Kena faham. Hadis ni juga menunjukkan bahawa nak ayatnya kalau gitu dalam keadaan orang miskin yang tak ada pakai gitu pun sah lagi. Tapi kalau sengaja dia soyok luar dia jadi fashion, tak boleh gitu. Tak boleh. Tu kita kena faham agama. Nak ayatnya tak boleh tinggal semaya kukup mana pun. Kita sebut ni bukan sebut gitu, jangan silap faham lah. Tak boleh kira tu kau tengok tu ada suruh pakai luar pendek pula dak maya. No. Dak tidak gitu. Nak tak je pakai. Tak je pakai gitu. Nah, bukan luar pendek pun tak ada. Pak 3 suku tu ada. Apa tu ada tanya guna tu. Pak tu pun nak tobik tangguh betul akal tu. Tapi ni nak ayat dari sudut fiqh. Oh, kalau kita perhati molek nengu molek ke maknanya kita kata sahabat Nabi berhadapan dengan masyarakat lagu ni. Ada orang kaya, orang sempurna, ada orang miskin, sampai baju pun tak cukup. Islam untuk semua. Kena ingat tu. Jangan pula orang dia rasa tak sempurna dalam semaya kita. Ya. Awak buat. Sebab tu Nabi tak kata boleh, Nabi tak kata. Nabi kata kacing jaga nampak orang. Cuba tengok jawapan Nabi. Kau tanyanya boleh ke? Nabi tak kata ya ataupun tidak. Jawab gitu, ya ataupun tidak. No. Nabi tak kata gitu. Nabi kata kacing jaga nampak orang. Okay. Tapi kuku mana pun hadis ni bertaraf hasanah. Sebab itulah kalau kita gabung hadis sebelum ni dan selepas ni bab 16 solat dalam kain selimut. Kain selimut tak jahit ni. Kain selimut padok tangan, tak ada gapo. Nah, lagu mana pula? Lepas tu kita kata apa kerja? Gitu je. Nabi ada semaya ada lagi. Tapi bukan semaya sunat di rumah dia lah. Bukan menjadi imam. Baik, cuba kita tengok. Cuba kita tengok bab yang ke-16. Ini masih berkait dengan isu ni lagi. As-salah fil izar. Salat dalam kain selimut. Imam Nasai kemukakan dua riwayat di bawah bab ini, dua riwayat. Hadis ke-766 akhbarana Ubaidullah ibn Sa'id qala hadatsana Yahya an Sufyan qala hadatsani Abu Hazim an Sahl bin Sa'd qala kana rijalun yusalluna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aqidin uzrahum kahay'atis sibyan faqila lin nisa la tarfa'na ru'usakun hatta yastawiya ar-rijal julusa. Maksudnya Imam Nasai dengan sanad telah meriwayatkan hadis ini pada Sahal bin Sa'ad. Beliau telah berkata, ada beberapa orang salat bersama Rasulullah ni maya di Masjid Madinah dalam keadaan mengikat selimut kecil mereka seperti bayi. Dia bendung tangan duduk luar, cuma dia belit. Sikat lah. Bukan kata parah pukul lidah. Selimut ni seperti bayi. Tapi tidaklah kata jadi tutup sampai kaki, tidak maksudnya. Lalu dikatakan kepada para wanita, janganlah kamu mengangkat kepala janganlah kamu tidak kami itu silap. Janganlah kamu mengangkat kepala kamu sehinggalah lelaki-lelaki berkenan duduk dengan sempurna. Maknanya lelaki-lelaki ni kalau mengikut dalam setengah syarah dia kata ni antara sahabat yang tak cukup pakaian juga. Ada ketika nak pergi tak ada pakaian lain, boleh ada pakaian tak kering, kalau nak tunggu dah habis dulu jemaah tu. Dia pakai ambil selimut belik-belik gitu. Belik-belik gitu je. Jadi nampak sepuluh bayi kan belik gitu tu. Saya kata kalau ihram tu lain wallah. Beda. Jadi maknanya bila dia rokok tak ketara lagi bila sujud. Jadi takak selak lah. Boleh jadi nampak sampai ke pohon. Boleh jadi kemaluan pun nampak. Nabi kata wanita masa rokok, masa sujud tu jangan gaduh akak kepala. Pastikan lelaki tu duduk antara dua sujud tu, bawa akak kepala. Sebab kalau akak lah dia akan nampak tu. Boleh jadi nampak kemaluan. Mana tak pakai spanduk, tak pakai seluar dalam, boleh jadi nampak. Ataupun nampak pohon sampai ke atas, boleh jadi berlaku gitu. Sebab tu Nabi bagi tahu pada program. Jadi Nabi sebut ni sebelum memulakan salat.
Nabi sebut ni sebelum memulakan salat. Oh tak ada kok kita hijab lagi ni. Tak apalah nak ayat lagu tu. Ni patu siapa dia? Yo buat hijab lagi. Saya nak wakal. Saya nak kita kena ingat, inilah proses yang dilalui oleh sahabat miskin. Setengah-setengah tu tidak ada ilmu kerana baru memeluk Islam, baru rapat dengan agama. Macam-macam lah kita boleh andalkan situasi ni. Tapi mereka ni tanya Rasul. Sebab hadiah dia kan tanya boleh ke tidak nak maya gini. Sebab dia tengok orang lain tidak gitu. Oh miskin nah sahabat ni setengah-setengah siapa begitu sekali. Nengung kita kalau baca. Anak buat nota bersikit ni sebab tak ada nak tulis. Anak akan baca dalam Bukhari lah. Cuma anak nak uyah Arab pun susah pijak muka anak niat nak terjemah balik ni. Hadiah akhir lepas ni. Atau anak terjemah semula. Cuma anak nak baca dalam Bukhari untuk selepas ni. Lagi tu tak apa kita tengok sini. Jadi sebelum kita pergi pada perbincangan dan pedoman hadis, jelas berdasar pada hadis ni bahawa pakaian yang dipakai oleh sahabat ni yang disebut sebagai seperti buku bayi itu, seperti kita kata balut tubuh bayi, maknanya pakaian ini singkat sehingga kalau dia rokok akan terdedah aurat. Tapi kalau ketika dia tidak rokok, ketika dia berdiri tak nampak aurat. Itu maksud dia. Sebab tu dalam kisah ni Yusuf Qaradawi pada wa'ulasan sebab ni saya tak sebut Yusuf Qaradawi lah. Misalnya bila dia berdiri tu boleh jadi dia ikat sini ataupun ikat sini tapi tangan duduk luar. Maknanya selah kain ni kain selimut. Boleh jadi sekat ni, tidak labuh. Sebab itulah bila dia sujud dia akan nampak aurat itu. Sebab tu Nabi kata perempuan jangan akak kecuali pastikan lelaki telah sempurna duduk tu kan, duduk antara dua sujud. Baik. Setara tu. Baik, hadis Sahal bin Sa'ad ini muttafaq alaih. Hadis ini menjadi dalil keharusan solat dengan menggunakan sehelai pakaian dengan syarat yang tidak terlalu sempit dan singkat sehingga boleh terdedah aurat ketika sujud. Hak ni berlaku ni keadaan begitu. Tapi Nabi tak suka gitu. Sebab tu Nabi tak pernah perempuan angkat kepala. Maknanya ni keadaan terlalu kritikal. Nah sahabat dari sudut tahap kemiskinan. Kalau tidak dia tak buat begitu. Maknanya ketika dia sujud tu ternampak sesuatu. Cuma ternampak bagaimana apakah ternampak betul-betul aurat mughalladh. Ulama tak kata begitu. Kita tak nampak lah, kita kata kemaluan tu. Cumanya nampak tu sampai ke peringkat atas daripada pohon. Boleh ada kemaluan tak nampak. Itu pun tak sih dalam semuanya. Tak boleh. Lepas tu kita kata Nabi tak kata pergilah minta dengan siapa-siapa baju dah. Sebab dia dah lesah dah tu. Nabi kata tak payahlah. Nabi tak kata tak apa. Nabi tak kata tentu Nabi kata molek pakai gini. Tentu Nabi. Tapi untuk kita maknanya sebab tu ulama sebut dia ni orang yang memang miskin sungguh. Nabi kata tak apa. Nabi kata tak apa. Nabi kata Nabi kata kepada perempuan jangan angkat kepala. Maknanya Nabi sebenarnya Nabi tidak iktiraf pakaian ni sebagai pakaian solat. Nak faham tu? Cuma nak ayatnya bagi orang-orang yang begitu ya. Mungkin selepas tu bila dia terdidik dengan molek dia tak akan buat. Kita yakin sahabat-sahabat dia bukan jadi pakaian kebiasaan dia. Ada ketika kan kita jumpa dalam hadis sahabat tu jemur pakaian kena tunggu dah tu pakaian ada. Masa apa tahap tu. Sebab itulah ulama buat kesimpulan hadis ini menjadi dalil keharusan. Bukan molek, harus sahaja. Makna bawah pada harus tu kan makruh ataupun tak sah. Dengan menggunakan sehelai pakaian dengan syarat dia tidak terlalu sempit dan singkat sehingga bila duduk ketika sujud bukan duduk ketika sujud terdedah. Jangan sampai tahap tu. Hak ni pada Nabi pun tak tengok. Nabi sebab kita tak jumpa anak pun duk cari juga dalam beberapa. Nabi kata terlalu duduk tengok. Cuma Nabi agak lalu kalau hak ni kalau dia sujud mesti akan nampak walaupun tidak nampak aurat mughalladh. Sebab kita tak jumpa. Sebab Syekh Ethiopi pun semasa dia hurang dia kata Nabi pun tidak tengok. Cuma Nabi anggarkan bila pakai gini mesti sel. Supaya anak sebut orang pakai kain plekat lah. Tubuh besar, pohon besar. Kain plekat tu masa dia pakai penampak tu tengah bertidur. Ni kan Anas ni pun biasa tu tengok. Bila dia sujud kita ternampak sampai ke pohon separuh pohon. Itu yang dimaksudkan oleh Nabi sini. Nabi tak sini. Sebab tu Yusuf Qaradawi kata
Yang aurat dikira ni dalam keadaan ketika dia berdiri. Jadi kalau kita nampak pohon tu tidak dikira mendedahkan aurat. Tidak maksud itu mendedahkan aurat. Sebab tu kalau kita tengok sekali dekat tanjang, tengok pula rakaat kedua tu. Tengok tadi tak tengok molek. Tak boleh gitu, tak boleh. Jangan kalau tidak jadi kita berdosa. Sebab tu Yusuf kata perempuan ni kalau dia pakai tu dia kena angin selok nampak. Dia angin dah kat dia biasa tak nampak. Tu tak kira dosa tu. Cuma janganlah kata dia tahu dah angin dia kata dia pakai. Kena pandai-pandai lah, kena faham. Sebab tu agama kena ikhlas. Sebab perempuan kita kata dah. Ni kalau memang dia belum awal-awal lagi. Lepas tu selok nampak pakai atas kita kata. Tak boleh. Tak ni pakai misalnya kita kata baju kurung pun, selok angin bertiup, selok kain tu, padahal kain tu sebenarnya lengkap dah. Dari sudut kita kata piawaian untuk menutup auratnya. Tu tidak jadi masalah, tidak dosa sekali. Sebab itulah ulama kata kalau dalam konteks kita ni, sahabat perempuan pakai seluar besar lah, saiz besar. Misalnya naik unta ke misalnya. Jadi kalau perempuan kita pun gitulah juga. Mana boleh helak tu. Kalau selak pun tak nampak aurat, boleh helak tu. Sesuai dengan keadaan kita. Naik motor misalnya, bawa mesti pakai yang ditiup oleh angin. Dah pakai kain tudung naik motor, cuba bayangkan. Kalau pakai topi pun pakai pula kita kata baju tebal lagi kemah, itu lebih sesuai. Itu yang kena, yang disebut oleh Nabi di sini. Maknanya kena usaha jaga. Awak berada dalam keadaan macam mana pun, awak kena fikirlah supaya jangan terdedah aurat. Itu yang dimaksudkan di sini. Sebab pakaian boleh berubah-ubah. Dan keaktifan lelaki ke perempuan pun, dia masing-masing ada dia punya nasyat. Dari segi nasyat dia tu, keaktifan dia tu. Orang dalam bidang ni misalnya, mesti dia kena ambil kira pakaian sesuai dengan kerja dia. Semua tu dia ambil kira. Misalnya kita kata naik pokok kayu, kerja dia motor pokok, kau kena pakai jubah tu, cuba fikir. Mesti kena pakai seluar yang macam mana. Dia kena fikir asalkan jangan terdedah aurat tu. Tu. Misalnya kalau lelaki yang gemuk, ni ada disebutlah dalam kitab, lelaki gemuk. Jadi lelaki gemuk biasa kalau dia semaya kan, biasa tengok dia pakai baju t-shirt, tak salah pakai tu. Muka dia gemuk, lepas tu cawak pula pendek. Dia sujud tu ada. Nampak. Sebab setengah ulama kata lepas ni kita akan bincang selepas ni. Hadis selepas ni ada seorang sahabat. Dia ni pendapat yang kuat kata dia sahabat lah. Kita akan bincang. Amr bin Salimah. Dia semaya. Ni setengah dia pakaian dia. Dia gini dalam orang Arab ni. Kalau kita tengok setengah-setengah nama pada pakaian tu, ulama khilaf pula bentuk pakaian tu macam mana. Tak apalah, buku mana pun dalam syarah hadis disebut, kita akan jumpa selepas ni. Masa dia semaya tu molek. Bila dia sujud masalah. Sebab dia kecil sangat pakaian dia tu, sehingga terjatuh pakaian, nampak dia punya bukan aurat mughallah, tak nampak, cuma nampak belah punggung dia tu. Itu satu. Ada salah satu pakaian dia tu dia macam terkoyak sikit. Dia jahit tadi nak sekemah ni, dia tarik sikit. Tapi tidak sampai terbuka habis, tarik sikit. Boleh dia benar dia tak kemah, tarik. Jadi nampak celah punggung tu. Dia ni jadi terimen. Bapa orang kampung dia sejadi terimen sebab dia paling sedap macam tu, ada paling banyak apa kerat. Kita akan jumpa selepas. Tu. Lepas tu jadi batas lalu pun. Tak sebab perkara tu tak sengaja. Lepas pada tu, masing-masing jemaah tu pakai tak tengok lah situ. Lepas tu sebutlah adalah ia sebut tu supaya lepas tu dia kemas. Kita akan jumpa selepas ni. Jadi kalau kita perhatikan keseluruhan, pakaian yang macam mana pun boleh dalam semaya sebenarnya. Kain selimut pun boleh. Lepas tu kain tuala besar pun boleh. Bukan nak suruh buat. Kalau tak ada hak sempurna, itu hak penting. Kita kira gini, ni anak-anak suruh faham. Contohnya begini lah, kita kata kes berlaku banjir 2000 keluarga lebih, 2000 orang lebih, hak kira balik mana. Anak baca lah. Tak ada pakaian ada di tubuh. Jadi bila kata pakaian ada di tubuh, pakaian setengah tu tidak sempurna dari segi penutupan aurat. Nak semaya lagu.
Apa kena tunggu sampai pakai jadi tertinggal waktu? Tak boleh. Dia kena semaya dengan pakai itu. Awak pakai luar pendek apa awak kena semaya dengan waktu, kau tak ada lagi. Awak tak boleh tunggu lepas waktu begitu tanpa semaya. Satu kehendak sebenar. Duk tunggu nak cari orang derma pakai ya. Waktu nak habis dah. Tak boleh kena semaya gitu. Walaupun tidak dah waktu tu kira-kiranya dalam keadaan tu tak perlu qada, tak perlu apa. Sebab kalau dalam mazhab Syafi'i, kalau semaya dia keadaan mendedah ke aurat, nak hormat waktu. Bila ada pakai semua, dia kena qada tu. Hak ni dah tak payah. Tak perlu qada. Tu kena faham lah. Tapi kalau kita pegang muktamad mazhab Syafi'i, kena qada. Kalau nampak, kalau tak sempurna sampai terdedah aurat, ni dah. Sekat tu tak apa. Sebab tu kalau mazhab Bukhari, kalau tak ada, setakat tu tertutup hak tu tak apa dah. Sah dah semaya tu dalam keadaan tu. Tak perlu qada selepas tu. Tapi dalam mazhab Syafi'i dia kata kena qada. Tak apalah. Semua tu pendapat dia sebut fiqh. Jadi kalau kita nak pakai qada, susah sikitlah. Akih ni tak perlu qada. Tu. Jadi kalau kita tahu, walaupun kita berpegang dengan mazhab Syafi'i, kalau kita tahu ke isu begini, kan kita tenang rasa. Sebab kita tahu lebih daripada hak mazhab Syafi'i. Kita kira tenang sebab ni hadis ni muttafaq alaih. Tidak wajib menutup bahagian bawah badan ketika salat. Ni, kita berdiri. Misalnya contoh dalam kes ni. Ada pakaian ni sekadar kait rola. Tutup sekali. Nampak ni kita kata tetek, nampak mungkin kata bahu pun nampak tak cukup. Patut kait rola aku setakat ni paras lutut atau atas paras lutut. Maknanya kalau rokok ternampak sikit pun. Kalau sujud lagilah. Dia tak kira tu. Hak bahagian bawah tak kira. Dia tengok dalam keadaan biasa ketika qiyam. Hak tu ya kira. Tidak wajib. Bukan makna molek buat gitu. Sebab tu kalau kita perhatikan sahabat Nabi ni, hak miskin saja berlaku gini. Hak miskin. Saya ada selai baju, nak pergi bu ni kehidupan orang Arab. Bu arnak dan sebagainya. Pakai yaset tu ya. Sebab tu kalau kita tengok nama pun tidak disebut. Apa tu? Sebab ini perkara yang mengaibkan. Tapi nak ayatnya Nabi ni, fiqh ni dia mengambil kira keadaan orang juga. Jangan kita kira kita saja. Daripada hadis ni juga ulama buat kesimpulan keharusan wanita solat berjemaah di masjid. Boleh. Walaupun khilaf, situ ada khilaf, agak ketara juga khilaf tu. Dalam mazhab Syafi'i ni ada galakkan juga tapi tidak wajib. Mana umumnya kalau kita tengok penekanan wanita solat berjamaah secara umumnya tidak ditekankan seperti wanita. Walaupun ada setengah-setengah, misalnya Aisyah antara yang menggalakkan, tapi dia tidak paksa seperti mana lelaki. Sebab tu hadis-hadis yang menyebutkan tentang ancaman hak tak pergi jemaah ni untuk lelaki sahaja. Untuk lelaki sahaja. Kenapa halal tu? Saya tengok juga dalam sepak rujuk juga dalam hak Dr. Suqadawi tentang wanita ni, bagi dia akulah khilaf tu berlaku. Bahkan setengah-setengah mazhab, misalnya mazhab Hanafi lebih baik salat di rumah. Memang ada hadis pun. Cuma dia faham dalam konteks macam mana. Hak ni faham dalam konteks ni tak apa. Khilaf tu berlaku. Cuma Yusuf Qadawi bagi dia walaupun berlaku khilaf, kalau perempuan boleh pergi, lebih baik dia pergi. Dia letak begitu. Sebabnya hadis-hadis yang berbentuk ancaman, orang tak pergi gini-gini dan bentuk ancaman. Sampai kalau berkenaan dengan salat subuh, sampai Nabi kata rasa macam nak bakar rumah, tu berkait dengan lelaki. Patut ada dalam hadis pula sebut, bila tengok sahabat tak ada, Nabi tanya khabar, semua tu berkait dengan lelaki. Hadis-hadis ni. Yusuf Qadawi kata kalau perempuan tak mendekati masjid, dia jadi jahil luar biasa. Akan jadi jahil. Hadis bab menjelaskan kepada umat Islam peri penting menjaga aurat ketika salat dan juga ketika di luar salat. Para ulama menjelaskan aurat yang dimaksudkan adalah bahagian aurat yang ma'ruf atau bentuk tubuh pada bahagian aurat berkenaan. Dua perkara. Saya pun nak terjemuh tu, dia maksudnya begini. Pertama sekali aurat tu maknanya terbedah, tidak ada pakaian langsung. Itu mana aurat yang ma'ruf. Jadi ma'ruf kalau dalam mazhab Syafi'i kan, kalau dalam konteks mazhab Syafi'i mana pusat antara pusat dengan lutut, itu yang ma'ruf. Satu lagi, dia pakai pakaian tu tapi fit, ketat terajuk supaya baru nakal. Misalnya contoh ni biasa kita tengoklah. Kalau perempuan misalnya kalau dia naik basikal, ada lagu mana dia pakai pakaian, dia pakai ketat, tak semua lah. Boleh ke nak semaya gitu? Tak boleh. Bahkan itu tidak termasuk dalam menutup sitrul aurah, tak termasuk dalam sitrul aurah.
Tak termasuk. Sebab dia tidak menepati piawaian, tidak menepati kehendak sebenarnya. Sebab aurat ni kalau tutup dengan kain tapi terlalu ketat sehingga nampak bentuk tu, dia tidak termasuk. Tak boleh. Tak semaya tak boleh. Tak boleh. Ni kita bicara keadaan biasa ni. Lelaki pun gitu, ketat dah. Siapa nampak betul tu, nampak kemaluan tu kita tahu. Bentuk tu, tu tak boleh juga. Itu yang dimasukkan di sini. Ni dalam keadaan biasa. Tetapi kalau dalam keadaan terdesak, tu saja pakaian ada, apakah tak perlu qada. Tak perlu qada. Tu saja ada. Misalnya dalam kes kebakaran. Nak habis lala dah waktu ni. Nak cari pun tak ada. Pakai kita mana ada lah. Lepas tu pusat jelu-jelu pun, pusat tu yang buat juga. Tu mudah ulama kata. Dalam keadaan tu orang tak kira dah. Pekoh-pekoh ni. Nak macam mana? Daripada tinggal salat tu mana tak boleh tinggal. Setengah ulama kata kalau terlanjur bogel pun katakanlah. Contoh ni. Aurat mughallazah tutup dengan daun dan sebagainya. Ikut letak gapo biar nampak lain pun. Nampak habis. Hak tu kena jaga. Siapa begitu sekali. Saya kata kalau dia duduk tempat memang tak ada, tak apa, payah tanya bagi tak apa. Tapi nak berlaku keadaan itu tu di luar daripada kawalan manusia. Hak tu tak apalah tu. Tu maksud kenapa hal ni? Hadis ini memaparkan fenomena kehidupan para sahabat yang susah. Namun dia tidak menjadi penghalang untuk mereka terus mengikuti kehidupan sunnah yang betul. Hakikat ini dapat kita lihat dengan jelas. Hakikat ini dapat kita lihat dengan jelas melalui sikap mereka yang selalu bertanya Nabi. Sahabatlah maksud mereka tentang kehidupan khususnya hal yang berkait dengan ibadat khusus. Jadi sahabat Nabi ni, orang miskin ni, kalau dia tahu maknanya, kita kena ingat gini. Ini penekanan yang saya nak tekankan di sini lah. Timbul persoalan, ni ulas sekali, timbul persoalan, bolehkah maknanya sahabat tu kalau dia tahunya semayanya gini Nabi nak. Mungkin dia tidak pengetahuan dia tidak seperti kita yang sudah jauh dah dalam bidang fiqh tu. Sudah banyak. Maknanya dia tahu biasa di Masjid Madinah gini orang semaya. Nabi gini, sahabat besar gini. Tiba-tiba dia tak boleh nak buat gitu. Sah ke? Maknanya dia tanya sah ke tidak. Itu persoalannya. Sah ke tidak. Tapi kalau kita perhatikan jawapan Nabi tak kata sah. Nabi tak jawab direct. Bahkan Nabi bagi ilmu pengetahuan lebih pada itu. Nabi kata ada baju kita ni, ada baju dua belakang kau. Maknanya boleh pakailah mana ada. No. Untuk dia orang susah seperti dia. Lepas tu soalan lain pula, boleh tapi kaki tak sempat nampak, takut nampak orang. Sebab dia sah pakai dia. Pak Khamis pun begitu juga. Baju lebih singkat. Jangan nampak, tak sempat nampak tadi saut tu boleh jadi jubah tu labuh dah. Tapi alih atas pula buka. Dia orang Arab ni biasanya kalau jubah memang dia luas sih. Sebab dia mudah nak buka. Saya nak sebut gini Pak ni tujuan dia luas ni kalau kita tengok dalam kitab. Pertama sekalinya mudah nak buka lah. Yang keduanya mudah dia buka tu, dia boleh nak lak tubuh dia. Kalau panas-panas dia nak lak peluk-peluk. Ada dia mudah. Engkau jubah. Dan dia kalau nak naik ke atas, kalau daripada bawah ke atas tu payah. Jadi nak lak bawah tiuk ke apa tu, nak pergi semaya tu mudah lah. Antara dia disebut gitu lah. Sebab tu setengah-setengah tu ada kacing. Setengah tu ada kacing, tapi tak kacing dengan sempurna. Nabi suruh kacing. Banyak kita jumpa dalam hadis. Jadi kukuk mana pun Nabi nak sininya, jaga supaya tidak terjadi aurat. Sama ada orang lain tengok ataupun kita sendiri. Sepuh tadi Pak Hadal kita ada bincang ni, sepuh bayi tu dia tak nampak auratnya. Orang belakang. Tapi nak macam mana itu saja pakai dia. Jadi kalau kita perhatikan ulama kata tak ada sah pun Nabi suruh ulas ulama ya bila ada pakaian yang lengkap. Tak ada untuk dia. Dan daripada ni tak ada juga disebut oleh ulama sahabat hak kaya-kaya hak lebih ni buat begini. Yang ketiga, ada setengah ulama kata Nabi buat gini ni selain daripada nak ayatnya sah untuk dia, Nabi tetap kata kena mari juga. Nabi tidak kata kalau setahun ni maya-maya rumah sudah lah. Apa Nabi tak kata gitu. Tetap pergi semaya masjid juga. Dan Nabi tetap suruh pergi juga. Tujuannya supaya sahabat tengok. Orang lain sahabat orang senang-senang, orang kaya-raya tu tengok. Duk pakai sampai 10 lah 15 tu sahabat-sahabat kamu. Tak saya sedekah kau pakai dia. Itu antara tujuan.
Bukan soklis saja. Tak ada lah kita sahabat tengok Allah, sahabat pakai kutub je mung mari semaya, tak cukup pakai mari dia. Sebab dia faham Nabi, maknanya di situ dia gini kan. Di situ dia ada insyaiyah di mana. Ada tuntutan daripada Nabi supaya sahabat kena bantulah. Tu suruh tengok tu. Marilah. Jadi maknanya untuk kita, kalau kita mari masjid tengok ada sahabat-sahabat kita pakai terlalu lama tu, siapa dia gosok tu nampak bekar, kata lama benar tu, nak kesal daripada stareka tu. Lepas tu kita tengok pakai dia pun buruk benar. Kehendak daripada hadis Nabi, maknanya kita tengok kena ada tindakan. Itu maksud dia. Maknanya orang ni kalau ada piti dia beli pakai perasaan malu semua ada pada manusia. Tapi juga tengok sahabat Nabi. Sebab apa? Kelebihan Nabi, kelebihan solat jemaah tu lah. Jadi maknanya Nabi, seolah Nabi nak ayat kamu sahabat-sahabat yang Allah bagi nikmat yang mencukupi. Kena fikirlah bagaimana. Jadi maknanya ujian dia tu bukan ujian pada dia saja, untuk kita juga. Dia miskin, tiba-tiba kita tak bantu dia, tak dosa dia miskin sebab dia bekerja. Macam mana miskin? Allah tahu rezeki lebih seperti kamu. Tak dosanya kamu tengok saja tak bantu. Dari sudut itu. Yang ketujuh, harus perempuan salat berjemaah di masjid jika tidak menimbulkan fitnah. Ini anak tidak nak huraikan panjang lah. Ini anak buat kesimpulan, tidak menimbulkan fitnah tu daripada perbincangan ulama. Fitnah tu macam mana? Fitnah ni sebab zaman Nabi dulu, zaman ada orang munafik dan sebagainya. Kalau zaman kita ni nak timbul fitnah payah, sebab perempuan lebih aktif, pergi ke mana-mana pun boleh tak timbul dah fitnah. Bahkan masjid lebih selamat, paling selamat. Boleh jadi fitnah ni jangan kita lihat dari sudut fitnah lelaki perempuan itu saja. Fitnah pada keluarga, ada anak mari juga menyebabkan susah. Boleh jadi kemalangnya anak di rumah. Ibu ada, ibu tak cakap, letih dah kita kata. Tiba-tiba mari juga masjid, tak terjaga anak. Ataupun suami tak ada di rumah misalnya. Setengah-setengah suami ni tak benar, hukum anak isteri dia keluar kalau tanpa izin dia. Siapa boleh jadi perceraian? Itu fitnah juga. Fitnah ni bukan bermakna pandangan lelaki luar ajnabi saja, tidak. Bahkan kalau zaman kita lain, perempuan mari dengan pakai untuk arah masjid, langsung tak ada fitnah. Sebab tu fitnah ni makna luas lah. Terjejah ke pengurusan keluarga, duk mari masjid semua misalnya bagi perempuan, dah anak lama. No. Misalnya ada seorang lelaki yang kontak anak lah, anak nak sebut bab ni. Dia jaga, boleh kalau dia dengar bunyi perkara maulid lah. Mana dia jaga mak saudara dia. Dia jaga mak saudara dia. Mak saudara ni pun ada anak dia lah. Anak dia tu kira anak dia tu gagal melaksanakan tanggungjawab sebagai anak. Jadi anak saudara ni atas inisiatif dia, keprihatinan tanggungjawab dia, sanggup ambil anak mak saudara dia ni duduk di tempat jaga orang tua. Bila dia pergi tu, dia siasat mak saudara dia tak semaya duduk tempat penjagaan tu. Dia takut berdosa tu, dia ambil mak saudara dia. Mak saudara dia perlu diurus sehingga kita kata istinja, kita kata basuh berak lah, kita kata dah buai air besar, dia kena urus sampai tahap tu. Tapi ingat time masih ada, cuma tenaga tu. Baik, soalan dia tanya lagu mana ustaz? Dia kata tak. Dia kata isteri saya tak boleh nak buat tu. Adalah sebab dia. Sebab isteri dia pun penyakit kanser. Kita fahamlah keadaan dia. Jadi hak berat lagi macam mana ustaz? Sebelum ni saya tak tinggal solat Jumaat. Lepas tu masuk pula bulan Ramadan, tak boleh pergi terawih. Saya kata insya-Allah dapat pahala. Tak mati lagi sekarang, tak mati lagi. Terlalu panjang umur, jadi dia kena jaga. Bahkan dia fikirlah. Dia kata kalau dia pergi keluar, kalau dia pergi Jumaat seperti biasa, jadi timbul gangguan di rumah dia. Ni rata-rata dia akan berok ni kalau tak pakai pampers. Itu boleh jadi fitnah juga tu. Itu maksud fitnah tu. Fitnah ni luas. Jadi kalau dalam keadaan itu, kalau dia tak mari pun kita rasa dia akan dapat. Maka sebelum dia mari, beberapa kali dalam kisah ni adalah yang saya sebut berkenaan dengan hadis Nabi seperti dalam kitab Riyadhus Shalihin, orang jaga ibu bapa, mak saudara tu tarah ibu bapa kita lah. Mak saudara tu tarah ibu bapa kita. Tak boleh nikah, tak boleh kawan. Kita boleh sakau kan dia. Kalau cukup syarat. Benda-benda gitu fitnah ni luas sebenarnya. Baik, hadis yang kedua di bawah bab ini, hadis ke-767, wa bi qala hadatsana wa bi qala akhbarna Syu'aib bin Yusuf qala hadatsana Yazid bin Harun
qala anba'ana Asim an Amr bin Salimah tu silap tu. Salimah. Ana pun silap dia punya terjemah tu. Tulis ni an Amr bin Salimah qala lamma raja'a qaumi min 'indi an-nabi sallallahu alaihi wasallam qalu innahu qala la ya'ummakum aktsarukum qira'atan lil Qur'an qala fad'auni fa'allamuni ar-ruku'a was-sujud fakuntu usalli bihim wa kanat 'alayya burdatun maftuqah fakanu yaquluna li abi ala tu'ti 'anna istabnik. Imam Nasai dengan sanad telah meriwayatkan hadis ini daripada Amr bin Abi Salimah. Silap tu. Itu tukar pada Salimah. Beliau telah berkata, setelah kaum saya pulang dari bertemu Nabi SAW, mereka berkata, sesungguhnya baginda SAW telah bersabda, hendaklah orang yang paling banyak menghafal Al-Quran menjadi imam salat di kalangan kamu. Beliau, yakni Amr bin Salimah berkata, maka mereka memanggil saya dan mengajar saya tentang rukuk dan sujud. Mana ajar tentang semaya maksudnya. Selepas itu saya menjadi imam salat kepada mereka. Saya mempunyai sehelai kain selimut kecil yang 4 segi, tapi sempitlah. Selimut kecil yang 4 segi, merabbak. Mereka berkata kepada ayah saya, kenapa engkau tidak menutupi punggung anak engkau agar tidak terlihat kepada kami? Ni hadis tadi lah. Baik. Sebelum saya nak bincang ni, saya nak sebut sebab saya tidak tulis maklum. Ya, hadis ni sebenarnya hadis Amr ni sahih, hadis ni sahih. Hadis ni sahih. Baca bos dalam lepas ni saya bagi huraian sedikit untuk kita nak berkenalan sedikit secara ringkas. Jadi perawi hadis ni Amr bin Abi Salimah. Jadi Amr bin Qais. Jadi Qais itulah nama ayah dia sebenarnya. Abi itu kunyah. Jadi siapa Abi Salimah tu? Qais lah. Jadi sebenarnya Amr bin Abi Salimah tu mana Amr bin Qais. Qais tu dia panggil nama khas. Abi tu kunyah. Dan ada disebut juga dengan Ibnu Nufai, Amr Ibnu Nufai. Nufai, bukan Qais, Nufai. Nama dia tu ada 2. Kunyah dia Abu Zaid. Tadi kita kata Abi Salamah tu kunyah juga Abi Zaid. Beliau telah meriwayatkan daripada ayah dia kunyah Ammar ni Abi Zaid, kunyah Ammar ni. Qais tadi Qais tadi nama pada Abi Salimah. Dan ada juga dan ada disebut juga dengan Ibnu Nufai. Ammar ni kunyah dia Ibnu Nufai. Patut kunyah dia ni juga ada juga Abu Zaid. Banyak Beliau telah meriwayatkan daripada ayah dia tadilah nama Abi Salamah ataupun Qais tadi. Beliau telah meriwayatkan daripada Abi Qilabah Al-Jarmi, Asim Al-Ahwal, Ayyash ibn Abdullah Al-Hamdani, Abu Zubair Al-Makki, Mis'ar bin Habib Al-Jarmi dan orang lain lagi. Baik. Beliau menjadi imam bagi kaumnya di zaman Nabi SAW. Ni bukan di Madinah, di luar. Jauh ni. Sehingga pokok dia bila masuk Islam, sehingga dia sendiri pun khilaf. Setengah kata dia ni tidak sahabat pun, sebab dia tak pernah tengok Nabi. Tapi pendapat tu tak kuat lah. Tapi kita baca Jadi Amr bin Salimah ni menjadi imam bagi kaum dia di zaman Nabi SAW. Tidak sabit. Ni mengikut Al-Mizzi tidak sabit beliau telah mendengar hadis daripada Nabi SAW. Dan tidak sabit juga Amr bin Salimah ni melihat baginda SAW. Ayah dia, yakni Abi Salimah ni ataupun Qais tadi, telah menyertai rombongan kaumnya bertemu Nabi. Pergi pun satu rombongan, termasuk ayah dia. Dalam riwayat Bukhari dia pergi juga. Selepas ni saya baca, saya tak sempat nak tarik, saya ambil teks Arab, saya akan baca selepas ni. Kita baca lah, kita terjemah dulu. Lepas tu saya akan tarik semula lah. Dalam riwayat ni mengikut kenyataan Al-Mizzi, dia kata ayah dia telah menyertai rombongan kaum dia, bersama kaum dia pergi jumpa Nabi SAW. Bahkan diriwayatkan daripada jalan riwayat yang ganjil bahawa Amr telah turut serta dalam rombongan berkenaan. Tapi orang ni mengikut itu dia kata gharib. Gharib di situ makna ganjil, makna dhaif lah, tak kuat pendapat tu. Gitu makna gharib di situ. Dia pakai secara umum. Ia tidak sabit. Ini adalah pandangan Al-Mizzi rahimahullah. Al-Hafiz Ibn Hajar telah berkata,
Ibnu Mandah telah meriwayatkan dalam kitab As-Sahabah daripada jalur riwayat sahih, iaitu riwayat Al-Hajjaj bin Al-Minhal daripada Hamad Ibnu Salamah, bukan Salimah ni, Salamah, daripada Ayyub daripada Amr bin Salimah atau Salimah. Beliau telah berkata, saya pernah mengikuti rombongan. Beliau tu mana Ammar sendiri ada sebut. Ammar sendiri ada sebut. Dia kata saya pernah mengikuti rombongan orang-orang yang pergi menemui Rasulullah SAW. Ini adalah pengakuan yang terang daripada beliau sendiri. Ini kata Ibn Hajar, Ibnu Mandah, nukilah daripada Hafiz Ibn Hajar. Ibnu Mandah kata ini pengakuan daripada Ammar sendiri. Dia kata dia pergi. Abu Nu'aim telah meriwayatkan bahawa beliau adalah sahabat. Ibnu Hibban kata beliau adalah sahabat. Tapi Mizzi kata tidak. Tapi pendapat yang kuatnya dia ni sahabat lah. Okey, saya baca dulu. Sebab kita nak baca teks Arab dia. Imam An-Nasai telah menyebutkan kisah ini dengan lebih terperinci dalam hadis 636 lalu jalur Ayyub. Kita jumpa dahulu. Tapi tidak lebih terperinci daripada yang ini. Kalau dalam riwayat Bukhari lagi terang dia ni sahabat. Baik, cuba kita tengok. Beliau menyebutkan, Ayyub menyebutkan, setelah berlaku Fatih Mekah, masing-masing kaum bersegera memeluk Islam. Bila selepas berlaku Fatih Mekah itulah kata yadkhuluna fi dinillahi afwaja, berbondong-bondong masuk Islam. Masing-masing kaum bersegera memeluk Islam. Ayah saya di sini maksud dianya Amr bin Salim, telah pergi mengislamkan penduduk Hiwa kami. Anak nak terima Hiwa ni tak boleh lah, sebab dia ni istilah. Sebab tu cuba tengok bawah tu. Ini antara pandangan ulama yang lebih ramai lah. Hiwa ni apa maksud? Perlu kita tahu tu. Sebab walaupun dalam hadis ni tidak disebut Hiwa, tapi dalam hadis lain disebut Hiwa itu. Apa makna Hiwa? Jamak dia Ahwiyah. Hiwa ni adalah lokasi yang mempunyai penduduk yang ramai, dan di kawasan mereka ada sumber air yang menjadi sumber minuman penduduk dan juga para musafir. Ni dia di tanah Arab dia ada satu tempat mana air dia tu banyak, sumber air tu banyak. Mana sumber air itu mencukupi untuk kegunaan masyarakat, walaupun masyarakat situ ramai lah. Sebab bila ada air jadi ramai masyarakat hak duduk situ. Dan air ni juga dia cukup untuk orang musafir minum, pakat singgah situ. Tempat tu lah dia panggil Ahlul Hiwa, dia panggil. Dan sudut istilah dia. Ada juga yang kata Ahlul Hiwa ni mana penduduk yang ramai, rumah tu banyak, mana padat-padat penduduk. Tapi anak ambil ni sebab anak tengok dalam syarah, ramai ulama kata hak ni. Apa yang jadi ramai penduduk? Sebab sumber air tu banyak, mencukupi. Bahkan banyaknya sehingga digambarkan orang musafir pun boleh minum juga. Tu maknanya kata Ahmad tu, dia kata ayah saya tu bila dia balik daripada jumpa Nabi tu, dia pergi Islam ke semua tu. Tidaklah semua, cuma pergi mengislamkan penduduk Hiwa kami. Apabila kembali, maka kami menemuinya. Lalu beliau berkata, sesungguhnya saya datang kepada kamu demi Allah. Demi Allah tu dia panggil apa? Dia panggil jumlah muqtaridah lah. Kalau belajar dia panggil jumlah muqtaridah. Demi Allah, saya ni baru balik jumpa Rasulullah. Demi Allah, Rasulullah mana dengar kebenaran, beliau pun kata, salatlah kamu dengan cara begini-begini. Makna dia pergi tu antara dia ambil cara salat seperti salat Nabi. Dia balik tu dia ajar masyarakat dia, kamu kena salat begini. Apabila sampai waktu salat, maka hendaklah seseorang kamu melaungkan azan, dan hendaklah seorang kamu yang paling banyak mengingati Al-Quran menjadi imam. Baik, itu teks dia. Sini ke pun dia kita boleh nampak sini. Nak ayatnya masyarakat dia ni mana memeluk Islam ni kira-kira baru. Siapa kena pergi atas wakil, pergi belajar semaya, tengok sendiri semaya sendiri dengan Nabi. Lepas tu dia ambil maklumat secara lisan dengan Nabi. Nabi royak begini, sebab hadis dia ni hadis yang bersifat ni fi'li dan qauli. Dia tengok Nabi semaya, Nabi suruh semaya gini-gini, Nabi sebut pula bila sampai waktu semaya, hak jadi imam tu kena orang paling ingat Quran, paling banyak ingat Quran. Ada ayat kita. Setakat tu lah. Hak dulu. Hadis 3 ni hak kita belajar dulu. Baik. Cuba tengok lagi. Tak jelas lagi tu. Imam Bukhari telah meriwayatkan dalam kitab sahihnya, dalam Kitabul Maghazi, berkait dengan Fath Makkah dengan lebih terperinci. Beliau telah meriwayatkan dengan sanadnya. Ana tidak sebut lengkaplah sanad tu. Daripada Amr bin Salimah. Amr bin Salimah telah berkata, Abi Qilabah telah berkata kepada saya,
Tidakkah engkau bertemu dengannya? Ni. Engkau bertanya sesuatu kepadanya? Dan betul soalan lagi. Maka beliau pun jawab. Siapa dia beliau tu? Ammar lah. Ya, saya bertemu dengannya dan telah bertanya sesuatu kepadanya. Hak ni riwayat Bukhari. Maknanya dia pergi sendiri jumpa Nabi tu. Sebab tu Abi Kilabah tanya, mu jumpa ke dengan dia? Dia tu mana Nabi lah. Mu tanya dia sesuatu tentang agama. Saya tanya dia. Cuma di sini ni anda tidak catat di sini. Ni anda nak baca ni hak Bukhari. Hak Bukhari ni dia lebih terang lagi. Lepas anda akan tulis mulalah. Tidak nak baca Arab dia, nak pakai terjemah lagi supaya rentah. Baik. Jadi Imam Bukhari dalam Kitabul Maghazi, dia bawa hadis ni dengan panjang lah. 1 muka surat lebih. Cerita ni. Dan kita lebih jelas lagi masalah ni. Apa dia? Kata Imam Bukhari, Sulaiman bin Harb telah meriwayatkan kepada kami. Kata beliau, Muhammad bin Zaid. Seterusnya lah, sampailah kepada Ammar bin Salimah. Saya tidak baca semua riwayat sanad dia tu. Jadi kata Ammar bin Salimah, dia kata Abu Kilabah tanya saya, mu jumpakah? Engkau bertemukah dengan dia? Dia tu maksud Nabi. Mu tanyakah dia sesuatu tentang agama ni? 2 soalan. Serentak dia tanya 2 soalan. Maka Ammar bin Salimah berkata, "Fala, saya jumpa dengan Nabi. Dan saya tanya dia sendiri." Imam Bukhari ni dia nak menyabitkan bahawa Ammar bin Salimah ni dia bukan tabi'i, dia sahabat. Baik. Kata Imam Bukhari, kata Ammar lagi. Ni masih riwayat Bukhari lagi. Kata Ammar, dia kata kami ni, daripada hadis ni kita nampak bahawa hiwak tu hiwak tu adalah merupakan tempat tinggal Ammar bin Salimah. Dia duduk kawasan tu. Hiwak tadi. Dia kata, "Kunna bima'in mamarran nas." Kami ni memang kami tinggal di tempat air, tempat laluan manusia. Mana tempat ada sumber yang kira mencukupi lah. Dan situ jadi tempat lalu orang. Mana orang musafir singgah. Ada lah kalau kita zaman kita lah ni kan. Duduk kawasan tu lah. Mana orang-orang yang mari musafir naik kenderaan, dia lalu di kampung kami. Cerita dia asal mula-mula sebelum masuk Islam tu. Jadi kami ni lalu tempat singgah orang musafir lah. Oleh kerana air tu banyak di situ, sumber air. Jadi setiap kali orang musafir lalu, sama ada berkenderaan kau lalu di kampung kami, falas'aluhum malinnas ma hadzal rajul, maka kami akan tanya mereka. Misalnya hok mari daripada Mekah ni, hok mari pada Madinah lah, sebab kami tanya tentang orang ni. Bagaimana orang itu? Sebabnya maklumat di kampung dia siapa dah. Kata orang di Wadil Qura tu ada yang mengaku jadi Nabi. Pok dia tak asal Islam lagi. Bila orang musafir ni kata Madinah tu awak tinggal di mana? Awak tinggal, dia tanya. Maknanya dia berinteraksi, bertaaruf dengan orang yang lalu tu. Bila kau ni kata kita tinggal di Wadil Qura, kita tinggal di Mekah, kita tinggal di Madinah. Ni cerita ni kita ambil di Madinah lah. Madinah. Kami tinggal di Madinah. Dia pun tanya bila Madinah. Lagu mana orang itu? Kalau kita kecek kata lah, lagu mana orang itu? Apa hal dengan orang itu? Maka orang musafir tu hak duduk di persekitaran Madinah, hak di situlah kira orang Arab, yazumu anna Allah arsalah. Orang tu dia dakwa Allah telah utuhkan dia jadi rasul. Ataupun perawi ni syak, ataupun orang tu dakwa dia telah menerima wahyu. Allah telah wahyu kepada dia. Syak lagi perawi kali kedua. Ataupun bukan dia terima wahyu, Allah mewahyukan kepada dia begini. Maknanya masyarakat kampung dia tu, dia bunyi dah, dia tahu dah maklumat ada orang mengaku jadi Nabi di Madinah, di Yathrib itu. Sebab tu bila orang musafir pergi, dia tanya lah. Baik. Dia kata, dah aku ingat benar, fakuntu ahfaz dzalikal kalam. Aku ingat benar tu dalam kepala kamu ada orang mengaku jadi Nabi. Aku ingat tu. Gitu dia kata. Jadi dia kata bila aku dengar gitu, walaupun kena ingat pelik ni budak itu ni, Ammar ni, sebab anda tengok dalam kitab yang lebih detail setengah ulama kata masa ni dia mana tahu. Sebab tu ulama yang terima dia sahabat semua kata dia ni min siraris sahabat. Ni antara sahabat kecil. So kata 7 tahun, tapi tak lebih daripada 9 tahun. Setakat anda tengok tu riwayat pada itu kata dia ni umur 9 tahun. Mana antara 9 hingga 9 tu ya. Baik.
Pelik Allah nak bagi kebaikan. Aku ingat tu, duk main kepala tu, Nabi, ada Nabi di Yathrib. Aku tengok gitu. Dan aku tahu juga bahawa masyarakat Arab pada waktu mencela dia. Dan masyarakat Arab akan mencela orang-orang yang masuk Islam. Siapa dia masuk Islam, khususnya orang berada di kawasan pedalaman, akan dicela, akan dikutuklah. Bodoh ikut dia tu. Sebab apa? Sebab mereka tak kenal siapa Muhammad. Cuma dengar kita daripada orang musafir saja. Akan dicela lah. Akan dicela. Mana masyarakat kampung dia tu ramai. Dekat-dekat rumah. Kalau mana ketika zaman Fatih Mekah tu, orang beramai-ramai, orang kaum ni, bangsa ni masuk Islam. Tetapi di kampung dia tu kalau ada orang masuk Islam, dia akan dicela. Bahkan mereka akan kata atarakuhu wa qaumah, apakah dia telah tinggal ajaran kaum dia? Anak pokok orang tua kita tidak agama lagu tu, tak nak tinggal. Tak apalah, gitulah disebut. Baik, seterusnya. Cumanya apabila berlaku Fatih Mekah, ramailah orang masuk Islam. Setiap kaum tu berebut-rebut nak masuk Islam. Maka ayah aku sendiri pun cepat-cepat pergi dakwah kaum dia supaya memeluk agama Islam. Ayah dia nak dapat kelebihan mengislamkan masyarakat dia. Sebab tu ayah dia ni jadi terkenal dengan jasa ayah dia lah. Penduduk masyarakat dia di Hewat itu masuk Islam. Bila mana dia mari, ayah dia kata jitukum wallahi min indini. Aku ni mari, ni cerita selepas tu. Bila dia berjaya memasukkan dakwah jadi masuk Islam masyarakat dia nak ambil maklumat, dia pergi sini jumpa Nabi di Madinah bersama rombongan. Bila dia balik, dia kata demi Allah aku telah jumpa Nabi dengan sebenar, bawa kebenaran. Maka dia berkata sallu salatan kadza fihi ni kadza wa sallu kadza fihi ni kadza. Semayalah kamu begini, semayalah kamu begini. Okey. Bila mana tiba waktu salat, maka azankanlah seorang kamu naklah melakukan azan. Dia pun ajarlah azan gini. Baik. Dan hendaklah orang yang paling banyak ingat Quran menjadi imam. Ni pelik ni. Pada masyarakat dia kita kata sejahir ni, tapi dia ni sudah hafal dah Quran. Mana Quran harus hafal, dia hafal dah. Dia paling banyak di kalangan masyarakat dia. Baik. Lalu mereka, masyarakat kampung dia, termasuk ayah dia pun perhatikanlah. Tak ada seorang pun di kalangan masyarakat dia tu hafal Quran, hak paling banyak kecuali aku, kata Ammar. Padahal aku ni budak-budak lagi, sekolah rendah lah kita kata. Nak cari sebab Nabi suruh aktsaru Quranan. Hak paling banyak apa Quran? Tak ada. Tak ada seorang tu. Mereka mendahului. Jadi oleh kerana itu, maka mereka suruh aku jadi imam. Pada waktu tu aku umur 6 tahun, satu riwayat, ataupun umur 7 tahun dari satu riwayat lain. Sini dia buat gitu. Ada setengah tu 9 apa ada paling tinggi. Dia pun cerita lah. Baru tu cerita dalam nasai. Tu cerita dia sebenarnya. Dia berkata, maka aku pun nak semaya lah. Moga dia pun tidak mahir sangat lah pada waktu ni dari segi ilmu fiqh tu. Moga baru kan. Dia sendiri pun khilaf jumpa dengan Nabi. Tapi kebanyakan ulama kata dia ni sahabat jumpa dengan Nabi. Dalam riwayat Bukhari juga tadi. Baik, tak apalah. Dia kata, saya ni masa nak semaya ni ada satu kain selimut kecil lah. Wa kanat alayya burdah. Ada burdah. Ingat tak burdah ni selimut kecil dia tak ni. Baik, tak apalah. Jadi saya guna hak tu lah untuk semaya. Apabila saya sujud, taqallasat anni, maka tersingkatlah dia punya aurat saya. Mana kecil sangat. Masa sujud kenapa? Masyarakat tak lagi. Maka beberapa orang perempuan daripada hayy minal hayy, daripada kampung tu lah. Daripada kampung tu. Kampung di kawasan sumber air tadi. Ala tughattu anna istaqarikum. Kenapa kamu tidak tutup daripada pandangan kami ni? Bahagian anz ni kita panggil punggung lah. Punggung qariku, timah kamu tu. Mana timah kamu tu dedah tu? Tutup molek kami nampak ni. Perempuan kata gitu. Tak usah tanya anak lah, perempuan tengok. Dia belakang. Dah lah maknanya nampak. Perempuan kata gitu. Kita kena ingat anak pun fikir juga bila baca ni. Maknanya dia jauh daripada Nabi, baru nak belajar semaya.
Sebab kita pergi kawasan orang asli lah mana. Kita pergi kawasan-kawasan pendalam hak masuk Kelantan. Hak semaya dah, patut 10 tahun tinggal maya, tak maya. 10 tahun tak maya. Tu email tu diri tu 10 tahun. Dia suruh kita ajar pula nak jadi tu email. Lagu tu lah kita kena tengok dalam situasi tu. Jadi perempuan tu kata, bapa duit dia seolah kalau anak nak terima daripada sedekah, kenapa duk suruh tu email pakai kain selimut kecil tu, nampak punggung tu. Perempuan kata. Lalu perempuan dia kata, belilah pakaian ke dia jadi tu email kata. Kata tu email sini ada pakaian khusus. Ada tu email pakai gitu. Dia pun tak rasa malu, muka dia kecil. Buatlah pakaian kepada dia, faqata'u li, lalu mereka pun buatlah qamisa, baru buat baju tu email. Alah majlis boleh lambat tu dah. Ni orang zaman ni, majlis zaman ni. Faqata'u li qamisa, maka mereka pun tepah baju. Saya terjemah mereka tepah baju untuk saya. Maka selepas pada tu saya rasa selesa sangat pakai baju tu. Pakai baju jadi tu email. Rupanya dia jadi tu email. Kecil lagi. Bapa tu sebab dia mahir daripada orang lain di segi baca Quran. Bapa yang Nabi tu anak nak sebut sini lagi lah. Kena faham molek. Bila kita nampak ni kita boleh hakak sendiri lah mana cara Nabi mikir. Bapa Nabi tak kata jadi tu email lah di kalangan kamu tu orang yang paling fakih. Nak fakih mana pun dia mahir pun tak erti lagi. Jadi Nabi suruh hak paling banyak baca Quran. Maknanya kalau ada kesilapan sikit-sikit apa kata tu belajar mula. Kalau kata hak afqah minkum, hak paling fakih dalam kamu ada apa dia? Pok kita lebih kurang belaka ni. Nampak itu orang tak tahu apa ni. Cari, sebab tu Nabi kata cari yang paling banyak. Ingat Quran. Cari-carinya tak ada lah. Aku ada. Kata amal. Tu. Maka dia jadi email. Gitu cerita. Dalam riwayat Bukhari kita nampak lebih jelas lagi. Bapa dia terpilih pada hormonnya paling itu pun 9 tahun. Tu kenapa riwayat paling tinggi lah hormon dia tu. Sebab apa? Sebab dia iyalah kalau kita tengok dari segi pakaian pun siapa orang kecil tu beli kat baju dia biar molek netong nampak punggung tu masa sujud tu. Gitu ya. Baik. Jadi untuk orang lain itu berkenaan dengan kesimpulan hadis ni kita bincang menghadapilah. Cuma sekurang-kurangnya maknanya dengan kita baca Bukhari kita boleh nampak cerita tu dengan jelas. Begitu keadaannya. Jadi saya setakat itulah dulu, insya-Allah untuk minggu hadapan itu kita akan bincang lagi hadis ni dari sudut kesimpulan dia. Ya. Ada hal-hal yang berkaitan. Wallahu a'lam. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.